Nabi tanya, macam mana boleh tak kami jamak? Tak boleh. Mana boleh jamak itu, kan? Jadi kita tak selesai masalah. Jadi bermakna sunnah yang wajib, ajaran yang wajib, ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semacam kita tak ambil peduli. Sebab apa begitu? Sebab kita sembahyang hari ini, kita buat amal ibadah hari ini, minta maaf lah kalau saya disebutkan, ilmu yang kita gunakan hari ini adalah ilmu yang kita belajar masa kecil-kecil dulu, betul tak? Ilmu yang kita belajar masa kecil-kecil dulu kita gunakan hari ini tak pernah kita overhaul. Sebab tu saya ada satu program radio di Kuala Terengganu ni, setiap hari Isnin saya namakan sebagai overhaul solat. Overhaul solat maknanya kita nak overhaul ilmu yang kita belajar masa kecil dulu. Kita nak overhaul, kita nak angkat enjin. Dah berasap dah ni, makan selendar dah ni, jadi kita berapa lama dah tinggal sembahyang tu. Sebagai contoh satu lagi, itu di dua rumah kan. Dalam rumah misal kata, kalau kita sakit kepala sangat, sakit kepala, ya Allah, tak boleh nak bangun, tengok ni siling ni, atap ni pusing, maka kita pun tak boleh nak bangun. Dalam keadaan begitu, dah boleh bangun sikit tu, tengok-tengok jam, ada 10 minit lagi nak habis waktu zuhur. Kemudian kita merangkuk lah, nak berjalan tu, merangkuk, nak pergi ambil air sembahyang. Tengok-tengok 5 minit lagi nak habis waktu sembahyang, waktu zuhur. Biasanya kita buat macam mana zuhur itu? Kita buat macam mana? Saya jawab ya. Kalau betul nganggur. Biasanya kita tinggalkan, kita lepaskan begitu saja pergi waktu zuhur itu, kemudian kita qada pada waktu berikutnya, dalam waktu asar. Betul tak? Pakat mengganggu belaka. Baik. Apa hukum kita buat begitu? Dia dikira sebagai meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, walaupun dia mengqadanya, kalau akan dicampak dalam neraka selama satu hukum. Maknanya dosa tak lepas. Macam mana kita nak lepas dosa? Rasulullah dah ajar kepada kita. Salah satu daripada, Ustaz Sulaiman dah tulis dalam buku di Asas Fardu Ain, salah satu daripada orang yang boleh menjamakkan sembahyang ialah ketika dalam keadaan sakit ataupun uzur sehingga tidak dapat mengerjakan solat fardu dengan sengaja. Ini asas-asas fardu ain. Maknanya kalau kita masih tinggalkan sembahyang kerana sakit kepala, kerana sakit, kerana apa, kerana susah, saya kata, ataupun kita masuk hospital, duduk ICU, tinggal sembahyang, kita masih belum lepas fardu ain lagi. Maaf saya sebutkan. Jadi tuan-tuan, kalau saya sebutkan jamak kasar, maka terbayanglah pemikiran kita, sebab kita di mindsetkan, kita dah di-set minda kita daripada kecil, jamak kasar musafir, betul tak? Ya, betul. Jamak kasar musafir. Hanya kasar sahaja yang tertentu untuk orang musafir. Adapun jamak ni ada 8 jenis orang boleh menjamakkan sembahyang ikut Ahmadiyah. Jadi salah satu daripadanya kes macam tadi dah, abang-abang polis kita, doktor yang buat operation yang saya teacher tak habis lagi tu, nak tinggal kau ni memang tak boleh. Kau tinggal mati kau ni. Dah jantung pula tu. Jantung pula tu. Buat operation start 12.30 sampai 5 petang zuhur. Sehingga seorang doktor tanya, Ustaz, takkan Islam tak ada jalan keluar kepada saya orang yang hidup macam ni? Tuan-tuan, kita kena overhaul balik tentang sunnah yang kita sebutkan itu, tentang ajaran Islam, tentang sembahyang, ilmu tentang sembahyang, kita kena overhaul balik supaya kita lepas fardu ain. Apa maksud ilmu fardu ain? Ilmu yang mencegah kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang membawa kita kepada dosa. Tinggal sembahyang dosa besar tak? Dosa besar. Jadi kalau misal kata tidak ada ilmu tentang tu, kita tidak terhalang daripada terjerumus dalam dosa besar, maka kita tak lepas fardu ain lagi. Daripada tinggalkan, baiklah kita jamak. Tapi saya dipahamkan ada soalan untuk daripada penonton kita ni. Kalau dah bersedia agaknya, kita silakan penonton yang